Kembali kita bertemu di MSI dan kalau ikutkan agak berat untuk kami menceritakan episod kehilangan insan tersayang ni. Tapi demi ibrah untuk bersama, betul. demi kita memberikan perkongsian ataupun luahan daripada mereka yang terlibat ini. Dan saya itulah terpegun pada satu baris ni. Aisyah pergi beberapa hari sebelum ulang tahun perkahwinan kami. Itu yang diluahkan banyak, kita terbaca di paparan akhbar dan sebagainya. Betul. Jadi insan yang tinggal adalah mereka yang amat kuat, yang redha dengan pembergian. 5 Jun merupakan tarikh perkahwinan ataupun pernikahan dan sepatutnya mereka bersama-sama untuk menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Tetapi Allah lebih menyayangi arwah Siti Aisyah. Kita bersama dengan suaminya, Lieutenant Muhammad Iqmal Muhammad Syukri dan juga Puan Nur Safurah Zazali, merupakan rakan baik arwah Siti Aisyah. Kini bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih bersama dengan kami. Mungkin kita boleh mulakan dulu dengan Encik Iqmal. Iqmal, kami ucapkan takziah atas pembergian isteri tercinta. Okey, saya mendapat maklum bahawa sempat ataupun bercakap ataupun berinteraksi dengan isteri sebelum dia ditidurkan pada waktu itu. Ya betul, dia lebih kurang pukul 12 2 minit tengah malam, arwah ada call sebelum dia kata dia kena intubasi. Doakan saya tenang. Saya minta maaf dari ujung rambut hingga ujung kaki. Arwah kata enggak setiap makan minum. Itulah yang terakhir saya berbual dengan arwah. Sebab ini satu pemergian yang pastinya amat berat sekali untuk kita terima kan. Kandungan anak pertama yang baru saja kandungan anak pertama yang belum lagi lahir. Pada ketika itu, bagaimana penerimaan Encik Muhammad Iqmal sendiri dengan keadaan selepas perkabaran tentang arwahnya Aisyah tidak dapat lagi meneruskan ke depan? Saya rasa mula memang sedih lah sebab arwah isteri saya dah tak ada. Saya tanya macam mana dengan keadaan anak saya. Doktor bagi tahu arwah tak dapat diselamatkan, telah dikeluarkan tapi tak dapat diselamatkan juga. Arwah pergi bersama-sama dengan arwah isteri saya. Jadi macam mana ketabahan Iqmal ketika diberitahu maklumat? Sebab bila daripada pihak hospital ni, mereka akan sebaik mungkin memberitahu dengan cara yang paling mendamaikan. Apakah waktu itu Iqmal menerima dengan redha sepenuhnya ataupun masa itu sukar untuk mempercayai apa yang diberitahu oleh pihak hospital? Pada kali pertama memang sukarlah untuk percaya, tapi lepas tu saya mulai redha sebab ini adalah takdir Allah. Saya hanya hamba Allah, kita menerima segala ujian Allah. Dan saya redha hari ini kedua-dua insan yang saya sayang dah tak ada, pergi meninggalkan saya, pergi menghadap ilahi, tapi saya terima ujian Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kekuatan untuk terus bertahan sampai ke hari ini dan insya-Allah akan datang. Begitu kuat sekali ya Encik Muhammad Iqmal. Pastinya dengan dengarkan getaran suara itu, kita dah tahu bagaimana ketabahan yang dilalui sepanjang perkara ini berlaku. Kita juga bersama dengan rakan baik arwah Siti Aisyah, iaitu Puan Nur Safurah. Puan Nur Safurah mungkin boleh kongsikan sepanjang mengenali arwahnya Siti Aisyah ini, bagaimana kepribadian arwahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Sepanjang saya kenal Siti Aisyah ni, dia memang seorang yang sangat baik hati, seorang yang periang dan sangat ringan tulang nak tolong kawan-kawan dia. Kehilangan dia memang amat terasa lah bagi kami yang satu keluarga, dah macam satu keluarga bekerja sekali. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu macam mana perasaan kami bila kehilangan kawan yang kami sayang sangat-sangat. Bila kali terakhir Safurah dapat berhubung dan bercakap dengan arwah? Sebelum arwah dimasukkan tiup pernafasan, saya sempatlah WhatsApp dengan dia sekejap. Apa pesanan terakhir? Dia bagi tahu dengan saya, Allahu Akbar. Dia tak sempat nak bagi pesanan terakhir dekat saya. Saya dapat tahu dia dah lemah, dia dah pakai oksigen yang sangat. Dia dah nampak lemah. Saya nampak dia ada hantar satu gambar
memang gambar tu gambar terakhir yang saya dan rakan-rakan dapat tengok dia. Dia cuma bagi tahu kat saya akan dimasukkan tiup. Saya memang tak sangka begitu cepat dapat tahu dan begitu cepat dia meninggalkan kami. Allahu Akbar. Dan ada tak diceritakan tentang ketidaksabaran untuk sebelum inilah untuk menanti kelahiran Muhammad Adam Muslim, anak yang tak sempat dilahirkan? Dia ada cerita dengan kawan-kawan, dia memang tak sabar nak jumpa anak dia. Dia memang tak sabar, pertama kali dia pregnant, dia memang tak sabarlah nak cerita kat kami semua ni. Tapi kami tak sempat nak tengok Siti Aisyah melahirkan anak dia. Sebab kami ada janji nanti kalau dia pantang dia akan balik ke sini. InsyaAllah kalau dia dapat balik untuk kami jumpa semula. Sebab dah lama kami tak jumpa semenjak dia pindah ke Labuan, duduk dengan suami dia. Jadi daripada masa tempat yang sebelum ini sehingga dapat dipindahkan ke Labuan itu baru-baru ini ke Encik Muhammad Ikmal? Ya betul, arwah baru berpindah ke Labuan dalam 3 bulan dan dia lama di Seremban, 3 tahun lebih dia di Seremban. Jadi sebelum ni jarak jauh lah, barulah dapat transfer ke Labuan kan? Hampir setahun kami PJJ dan sekarang baru bulan 2 hari tu dapat posting ke Labuan, baru 3 bulan dia di sini. Iqmal, macam mana melihat dedikasi dan komitmen arwah dalam tugasan? Arwah memang seorang yang baik hati lah. Memang selalu bantu, sampaikan pesakit pun suka dengan arwah. Bila Aisyah beri layanan rawatan yang baik lah. Sampai ada pesakit, ahli keluarga pesakit bertanyakan, Siti Aisyah ada kerja ke hari ini? Sebab dia suka layanan Siti Aisyah. Dia tanya kepada kawan-kawan kami, tapi tak sangka makcik yang tanya Aisyah tu suami dia pun baru meninggal juga. Allah Akbar. Sebabkan COVID juga. Encik Ikmal, bila melihat kepada arwahnya bekerja dan sebagainya, ada tak dia mengadu balik rumah mungkin keadaan yang sangat overrated kan, mencabar dan sebagainya ni, situasi sekarang ini, apa antara yang diadu ataupun diluahkan kepada Encik Ikmal? Dia ada mengatakan bahawa sekarang ni dah terlampau, space pun dah makin tinggi. So semasa di Seremban pun memang mencabarlah. Dia bersama Syakura, bekerja bersama-sama. Asam garam tu memang dia kata, tapi macam ni tu dah asam garam pekerjaan dia. Dia tabah. Dia sentiasa positif dalam kerja dia. Walaupun cara pun dia sentiasa positif. Masya-Allah. Jadi kita harapkan, kami tak ada apa yang dapat mampu berikan melainkan doa yang terbaik untuk kalian semua. Dan ternyata Siti Aisyah seorang yang amat disegani, dihormati. Betul. Memoga menjadi saham akhirat dan jariah untuknya. Dan semoga kalian jumpa di syurga Allah, insya-Allah. Anak yang dalam kandungan itu juga kita harapkan yang terbaik, kembali bersatu di syurga, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Lieutenant Muhammad Ikmal Muhammad Syukri dan juga Puan Nur Safurah Zazali bersama dengan kita pada hari ini, berkongsi supaya menjadi ibrah kepada kita semua tentang bagaimana penerimaan pemergian orang yang disayangi. Selain daripada itu, COVID-19 ini bukan sahaja meragut nyawa, tetapi ianya akan memberi impak yang cukup besar sekali dalam kehidupan kita yang masih hidup lagi.